Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang ada dalam Google Meet hari ini. Terima kasih. Okay. Sudah tanya nak masuk mana satu? Sekejap, Okay. So kita nak tengok bab 8 keradioaktifan. Okay. Macam tadi teacher cakap, keradioaktifan ni sebab dia nak menceritakan tentang bahan-bahan radioaktif. Elemen-elemen yang dijumpai di bumi yang mana mempunyai sifat radioaktif tu. Okay? Sifat radioaktif. Okay. So keradioaktifan dalam bab ni yang pertama kamu akan tengok sejarah penemuan. So, ini nama-nama saintis yang menemui radioaktif itu. Okay. Menemui bahan-bahan yang mempunyai radioaktif, menjumpai cara untuk mengesan bahan itu mempunyai radioaktif. So, bahan radioaktif dia mempunyai sifat mereput. Dia boleh mereput. Okay. Bila dia mereput, dia berlaku pereputan ni supaya dia stabil. Ni baru kita tengok overview Dan konsep pereputan kita akan tengok dalam konsep separuh hayat. Yang kedua, bila bahan radioaktif ni mengalami pereputan, dia akan menghasilkan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif ada 3 jenis, alfa, beta dan juga gamma. Okey. Subtopik kedua kita tengok struktur atom. Struktur atom, struktur atom pada mana-mana zarah, mempunyai 3 elemen utama iaitu proton, neutron dan elektron. Perbezaan antara nombor-nombor ini akan menghasilkan sama ada dia bersifat ion positif ataupun ion negatif. Ini dah belajar masa form 1. Cuma ini ulangannya. Bahan-bahan semula jadi ataupun bahan-bahan yang terdapat di bumi ni adalah ada yang boleh menghasilkan sinaran mengion. Yang mana sinaran ini merupakan pemindahan tenaga dalam bentuk zarah ataupun gelombang. Ini yang kita belajar sinaran radioaktif ni kan. Sinaran mengion ni ada 2 jenis, sama ada sumber itu adalah sumber semula jadi ataupun sumber buatan manusia. Dan akhir sekali dalam bab ni kita akan tengok kegunaan sinaran-sinaran radioaktif. Kegunaan sinaran-sinaran radioaktif. Yang mana kalau kita kendalikan dengan betul, kita dapat manfaatnya. So dalam bidang apa? Bidang arkeologi, bidang perindustrian, pertanian, pertahanan, perubatan dan pengawetan makanan. So sejarah penemuan keradioaktifan. Kita mula dengan pada tahun 1895 ini, William Conrad Röntgen dia menemui sinaran X-ray, sinaran X secara tidak sengaja. So bila dia ambil gambar, foto sinaran tangan isteri dia, dia dapat
nampak tulang tu. So dia dapat ada satu sinaran yang membolehkan kita nampak struktur dalaman manusia. Itu kita panggil sinaran X. Ataupun kalau sekarang kita dah biasa pergi buat medical check up, kita guna sinaran X-ray untuk lihat apa yang ada dalam badan. Okey. Itu adalah sinaran radioaktif. Okey. Yang kedua, Anton Henry Becquerel, pada tahun 1896 dia menemukan radioaktifan, bahan yang mempunyai sifat radioaktif iaitu uranium. Dia dapat detect yang uranium ni menghasilkan pancaran ataupun sinaran. Sinaran pada plat fotografi. Dia pun jumpa secara tidak sengaja. Dan yang ketiga, kita ada pasangan suami isteri Mary and Pierre Curie. Apa yang pasangan ni dapat? Dia dapat mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan. Kuasa pengayunan pada dua sinaran yang berbeza. Dia juga dapat mengekstrak dua lagi elemen radioaktif iaitu uranium dari biji uranium iaitu polonium dan radium. So dia dapat ekstrak, dia dapat hasilkan dua elemen baru. Okey, keradioaktifan tu kita akan tengok. Bahan yang radioaktif ni dia akan mengalami proses pereputan. Pereputan tu dia daripada stabil, dia pada tidak stabil untuk menjadi nukleus yang stabil. Pereputan tu berlaku secara rawak dan spontan. Bila rawak dan spontan dan dia menghasilkan sinaran radioaktif. Pereputan radioaktif berlaku secara rawak dan spontan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana faktor fizikal seperti tekanan, suhu, perubahan kimia ataupun daya. So maksudnya bahan radioaktif tu dia dalam keadaan tak stabil. Bila dia dalam keadaan tak stabil, dia sentiasa mengalami proses pereputan untuk menjadikannya stabil. Tempoh dia mengalami pereputan tu kita akan panggil tempoh separuh hayat. So dia sentiasa mengalami pereputan sehinggalah dia stabil. Satu atom radioaktif ni dia mengalami proses pereputan untuk menjadi nukleus baru yang stabil dan lebih kecil. Dalam masa dia mengalami pereputan, dia akan membebaskan sinaran gamma. Ini salah satu sinaran yang dihasilkan. Sinaran-sinaran inilah yang kita gunakan yang bermanfaat kepada manusia. Kita ada 3 jenis sinaran iaitu sinaran alfa, sinaran beta dan sinaran gamma. Sinaran alfa, sinaran beta dan sinaran gamma. Sinaran zarah alfa, zarah alfa dia bercas positif dan dia merupakan nukleus helium. Sinaran beta dia bercas negatif dan dia merupakan elektron. Manakala sinar gamma dia tidak bercas dan dia merupakan gelombang elektromagnet.
Okey. Ingat alfa dia positif dan dia merupakan helium. Beta dia negatif dan dia merupakan elektron. Gamma tidak bercas dan dia merupakan gelombang elektromagnet. Okey, kita tengok proses perebutan alfa yang mana dia boleh menghasilkan zarah alfa. Okey, contoh yang beri kat sini, ada satu atom X ni. Atom ini mempunyai kita panggil nombor proton dan nombor elektron dia. Okay. So, bila dia mereput, dia menjadi atom Y. Bila dia menjadi atom Y, dia menjadi lebih stabil. Proses dia mereput ni, dia membebaskan tenaga dalam bentuk zarah alfa. Kalau kita tengok contoh yang kat bawah ni, ini adalah satu elemen, satu unsur. Dia mereput dan menjadi unsur yang baru dan dia membebaskan zarah alfa. Macam mana kita tahu zarah alfa? Kita tengok pada nombor ini. 238 jadi 234. So 8 tolak 4, 4 kat sini. Okay. 92 jadi 90. So 2 lagi tu ada pada zarah alfa. Ini zarah alfanya. Alfa. Alfa kan tadi helium. Okey, kalau kat latihan yang kat bawah ni cuba tengok. Berapakah nilai yang dekat sini ni? Kat radium ni. 234 tolak 4 dekat sini. Tinggal berapa? 2, 3, 0. Okey tak? Okey, teacher. Okey. Kalau 90 tu pula tinggal berapa? Apa nak jawab? 88 kan? 90 tolak 2, tinggal 88. Maksudnya, dalam keadaan asal ni dia tak stabil. Lepas tu, dia mereput, jadi stabil dan dia membebaskan zarah alfa. Okay. Radium ni dalam keadaan unsur yang stabil dan dia nak menjadi lebih stabil. Okay, 226 tolak 4 jadi 2, 2, 2. 88 tolak 2 jadi 4, 4. Okay. So, perebutan beta pula. Perebutan beta ni merupakan zarah elektron. Elektron yang bercas negatif kat sini. So kalau simbol elektron kita buat macam ni. Okay. Tahu ni benda baru kan? Tak apa. Okay, nombor dia ialah bila dia nak merebut daripada atom X ke atom Y. Okay, dia akan berlaku perubahan nombor pada nombor proton dan nombor elektron ni. So macam latihan yang kita tengok tadi. Okay, untuk yang ini nombor proton atas dia ni tak berubah. Tapi nombor neutron bawah bertambah 1. Sebab cas yang dibebaskan adalah negatif. So daripada natrium, okay, daripada natrium 24 ni, 2411 ni nak jadi magnesium. Okay, atas tak berubah, so kekal 24. Kenapa tak berubah? Okay, sebab kat sini kosong.
bawah kita tambah 1. Okey, sebab 12 tambah negatif 1, jadi tolak lah kan. Jadi 11. Asalnya adalah 11. Sama juga yang sini. 210 kekal 210. 82 jadi 83. So bila soalan, kamu tengok pada sini, tengok pada ni. So sinaran apa yang dibebaskan? Sinaran zarah beta. Zarah beta merupakan elektron yang bercas negatif. Okey. Contoh untuk perebutan sinar gamma. Okey. Perebutan sinar gamma ni dia tidak mempunyai cas. Dia menghasilkan sinar tak bercas. Tak bercas dan dia merupakan gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet. Kan tulisan yang buruk itu. So kalau dia membebaskan sinaran gamma saja, nombor proton dan nombor elektronnya tak berubah. Jika yang sebelah ni, dia ada bebaskan 2 jenis sinaran. Sinaran beta dan sinaran gamma. Ini simbol dia, nampak bentuk Y macam ni kita simbol dia. Kalau simbol alpha buat macam ni. A tapi simpul macam tu. Ni alpha. Simbol untuk sinaran alpha. Simbol untuk sinaran beta macam ni. Dan sinaran gamma macam ni je. Okey, bila yang ni, contoh yang ni, bila dia bebaskan 2 jenis sinaran, kita tahu ada sinaran elektron kat sini, so nombor neutron dia berubahlah. 82 jadi 83. Okey, so kat sini, apa unsur dia? Masih sama. Okey. Dan nombor proton dia 137. Bila gamma sahaja, yang nombor bawah pun tak berubah, 56. Okey, manakala yang sebelah ni ada perubahan. Sebab apa ada perubahan? Sebab ada sinar beta kat sini. Sinar beta ni bercas negatif. So nombor yang bawah kita kena tambah 1. 77 jadi 78 atas 192. Okey. Ini contoh untuk perebutan sinar gamma. Nak menunjukkan yang sinar gamma tu tidak bercas dan dia merupakan gelombang elektromagnet. Okey. Kita pergi dulu, kita tengok unit keradioaktifan. Unit keradioaktifan ada 2 jenis, 2 lah unit dia, iaitu sama ada kita guna Curie, simbol dia Ci, ataupun kita guna Becquerel, BQ. Okey, 1 perebutan sesaat, 1 Becquerel. Kalau 3.7 10 kuasa 10 perebutan sesaat, maksudnya dalam 1 saat, kita panggil 1 Curie. Ini unit keradioaktifan. Ni kamu ambil tahu je lah unit dia. Okay. So tadi teacher cakap bila dia mereput, dia sentiasa mereput secara spontan dan rawak. Okay, bila dia mereput secara spontan dan rawak, dia ditakrifkan sebagai tempoh separuh hayat.
Okey. Separuh hayat iaitu masa yang diambil untuk unsur itu berkurang menjadi separuh daripada nilai asalnya. Okey. Contohnya, ni satu nilai, dia mereput menjadi separuh, kita panggil satu tempoh separuh hayat. Daripada nilai yang ni, dia menjadi lagi separuh. Ini tempoh kedua separuh hayat. Okay, so dia bagi contoh kat sini. Unsur-unsur radioaktif ni, dia menjadi separuh hayat. Okay, mengikut jenis dia sendiri. Ada yang berjuta tahun, ada yang dalam saat. Konsep separuh hayat bagi bahan radioaktif mesti pendek untuk keselamatan. Sebab bila dia lama, dia boleh membahayakan. Okay. Konsep perubahan separuh hayat yang daripada textbook kamu adalah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus itu mereput menjadi setengah daripada nilai asalnya. Okay. Maksudnya ni nukleus yang tak stabil tu, tempoh dia mereput tinggal separuh adalah satu tempoh separuh hayat pertama. Okay. Daripada yang separuh tak reput lagi, nak mereput lagi pada separuh adalah tempoh separuh hayat yang kedua. Hingga yang suku ni, maksudnya kita nak separuhkan lagi untuk dia mereput, dia merupakan separuh hayat yang ketiga. Dia akan tak habislah ni makin lama sehinggalah semua nukleus tu, bilangan nukleus tu habis. Okay? Nanti kita belajar kira. Sekarang kita tengok dulu dia punya konsep dia dulu. Okay. Next week teacher buat pengiraan sahaja. So nanti teacher bagi latihan untuk kamu buat pengiraan je. Okay, kita nak tengok 8.2. Itu teacher dah bagi video sebelum ni. Okay, atom dan nukleus. Okay, struktur atom adalah zarah yang paling terkecil. Zarah yang paling terkecil ni, dalam dia ada nukleus. So nukleus ni ada bilangan nombor proton dan ada bilangan nombor neutron di dalam nukleus. Okay. Ini kita panggil subatom. Proton, neutron, elektron ni kita panggil subatom. Okay. Atom terdiri daripada 3 zarah subatom utama iaitu proton, neutron dan elektron. Okay, kita panggil subatom. So, yang elektron ni, dia sentiasa mengelilingi nukleus mengikut orbit. Okay, dia merupakan zarah yang bercas negatif. Tadi pun kita dah dengar tentang elektron. Okay, subatom yang kedua, proton. Proton dijumpai dalam nukleus dan dia bercas positif. Dalam nukleus dia bercas positif. Neutron juga dijumpai dalam nukleus tapi tak ada cas. Atau kita kata cas dia neutral. Nukleus secara keseluruhan, nukleus secara keseluruhan kita kata cas positif. Sebab ada positif kat dalam ni. Ada proton yang bercas positif. Okay.
tengok pada pembentukan ion positif dan ion negatif. Pembentukan ion berlaku apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron. Bila dia menderma ataupun menerima elektron, dia akan menjadi zarah yang bercas. Sebab apa? Sebab elektron ni kan cas negatif. Kalau dia banyak terima elektron, dia akan jadilah zarah yang bercas negatif. Kalau dia banyak derma elektron, derma keluar, dia akan menjadi cas yang positif. Kita tengok ion positif. Macam mana atom boleh menjadi ion positif? Sebab dia menderma elektron. Okey. Daripada atom natrium yang tak ada cas, okay, dia menderma elektron. Satu elektron didermakan. Bila didermakan, dia keluarkan elektron dia, okay, dia akan menjadi cas yang positif. Sebab elektron dia tu dah berkurang satu. Membentuk ion ion natrium yang bercas positif. Kalau magnesium pula, atom magnesium tidak bercas, neutral, dia lepaskan 2 elektron. Maka dia menjadi ion magnesium yang bercas 2 positif. Jadi pun asas untuk kamu belajar sains tingkatan 4 dan kimia tingkatan 4. Okey, ion negatif. Macam mana dia menjadi ion negatif? Sebab dia terima elektron. Elektron kan negatif kan? So dia menerima elektron menyebabkan dia menjadi ion negatif. Okey, contohnya ini adalah oksigen, atom oksigen, cas dia neutral. Bila dia terima 2 elektron masuk dalam orbit, okay, orbit atom tu menyebabkan dia bercas 2 negatif. Sama juga dengan cas fluorida ni. Dia terima 1 elektron masuk dalam dia punya orbit, dia menjadi ion fluorida yang bercas negatif 1. Okey. Sinaran ion, teacher nak sambung minggu depan. Sampai sini sahaja. Ada tak soalan? Tak ada cikgu. Weh, faham ke semua? Faham cikgu. Semua macam apa benda lah, teacher masa jadi aku tak faham apa-apa ni. Ha, ke macam tu? Faham. Okay, tak apa. Nanti yang buat latihan dalam buku kemahiran proses sains, ada yang dah hantar. Kelas RK ada yang dah hantar. Bagus. Kelas B dah hantar kat teacher Salina kan? Tak apa, Ya, cikgu. nanti teacher bagi latihan ni je. Latihan online je. Okay, nanti isi kehadiran. Nanti teacher buat kehadiran dulu. Okay, itu saja untuk hari ni.